Serase atuklah, semua orang mesti kenal Dr. Zakir Naik. Dulu, dia pernah buat Barat bergegah dengan kenyataan-kenyataan yang dia buat. Bukan setakat menggegah Barat, aktiviti dakwahnya sangat ditakuti oleh pemimpin Barat. Berikut nih, Atuk nak bagi tahu sebab musabab ataupun alasan kenapa Barat pengang dengan Dr. Zakir Naik. Pernah Dr. Zakir Naik cakap kat ceramahnya, yang serangan 11 September adalah kerja orang Amerika sendiri. Inilah yang jadi alasan rasmi Amerika Syarikat mengangkat Zakir Naik, seperti yang dilaporkan oleh Washington Post. Kerajaan Amerika mengecam Dr. Zakir Naik sewaktu dia mendapat penghargaan dari Kerajaan Arab Saudi pada tahun 2015. Dia dikecam Washington kerana dia berani cakap Amerika Syarikat adalah pengganas terbesar dunia, sambil menyebutkan aksi-aksi keganasan yang dilakukan oleh Amerika Syarikat sejak menceroboh Irak. Dia juga pernah cop George W. Bush dan pemimpin Amerika sebagai pengganas. Kenyataan-kenyataan Dr. Zakir Naik sangat ditakuti Amerika Syarikat, sebab Zakir Naik ni populer dan pengaruh dia meluas ke seluruh dunia. Tengok ajalah audien ceramah dia kat YouTube, penuh dengan orang. View setiap video pun cecah jutaan orang. Ramai orang masuk Islam pada forum Dr. Zakir Naik. Alasan ini tak pernah disebutkan oleh media Barat, namun perkara ini sangat menakutkan pihak Barat. Pada saat gereja semakin sepi, dan orang Barat semakin ragu-ragu dengan teologi mereka sendiri, tiba-tiba, Dr. Zakir Naik datang seperti gelombang, lebih menggerunkan mereka. Ceramah-ceramahnya membongkar kesalahan dan pembohongan dalam ajaran gereja. Dengan penjelasan berdasarkan fakta dan mudah difahami, Dr. Zakir Naik dengan mudah membongkar kepalsuan konsep Trinity. Dia menyatakan secara ilmiah bahwa Yesus bukan Tuhan dan sebagainya. Sangat ramai penganut agama lain memeluk Islam setelah mendengar penjelasan dari Dr. Zakir Naik. Melalui ceramahnya di beberapa negara Eropa, Dr. Zakir Naik sebenarnya telah menusuk jantung pertahanan terakhir Barat. Selama ini, mereka hanya mengetahui Islam dari media. Kini, mulai memahami prinsip-prinsip Islam, Al-Quran, dan Sunnah yang dijelaskan oleh Dr. Zakir Naik. Dengan meluasnya dakwah Islam ini, meskipun tak semuanya masuk Islam, sudah cukup membimbangkan dunia Barat. Menurut Samuel Huntington, seorang pemerhati politik, pihak Barat sememangnya mensasarkan Islam sebagai musuh dengan menggunakan media sebagai agen, menyebabkan kampanye memburukkan kesucian Islam. Sekiranya warga Barat sendiri menyadari perkara ini, seterusnya memahami Islam dengan baik, perkara itu sangat bahaya bagi homogeni politik mereka. Maunya tak takut, gereja sekalipun tak mampu membendung gelombang dakwah Islam yang dibawa oleh Dr. Zakir Naik. Kalau korang perasan, debat terbuka yang dilakukan oleh Dr. Zakir Naik tak sebanyak debat Ahmad Didat, ini adalah kerana pihak gereja sendiri tak berani nak berdepan dengan Dr. Zakir Naik. Dengan cerita, Dr. Zakir Naik dah pun hantar surat jemputan untuk berdebat kepada pihak Vatikan. Namun, tak ada jawapan sampai ke hari ini. Tak boleh nak sangkal lagi, pengaruh Dr. Zakir Naik yang semakin meluas telah menjadi ancaman jelas kepada pihak-pihak musuh Islam. Sekarang atuk pulak yang bengang. Sebab, kuasa Barat ini melalui proksinya telah buat berbagai tuduhan dilemparkan kepada Dr. Zakir Naik. Seperti menyebarkan kebencian, membiayai teroris, dan penggubahan uang haram. Untuk mengelakkan dirinya ditahan atas tuduhan tak berasas ini, beliau berhijrah ke Malaysia dan mendapat status penduduk tetap.
Semoga usaha dakwah beliau dapat diteruskan, walau apapun ranjau melintang.